Semalam, pihak PDRM dan ATM telah mengadakan sebanyak 779 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 490,249 kenderaan. Sebanyak 47,900 pemeriksaan mengejut telah dilaksanakan dan sebanyak 5,028 premis telah diperiksa oleh pihak berkuasa. PDRM semalam telah menahan seramai 1,095 individu kerana engkar PKP, di mana 815 individu dikenakan kompaun, sebanyak 242 individu direman dan 38 individu dijamin polis. Jumlah tangkapan kumulatif engkar PKP dari 18 Mac hingga 10 April 2020 adalah seramai 7,759 individu. Seramai 373 individu telah pun dituduh di mahkamah kerana engkar PKP. Seperti kita maklum, semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan untuk sambungan PKP, iaitu PKP ketiga. Pihak PDRM telah mengambil ketetapan bahawa tindakan yang lebih tegas dan tidak akan berkompromi lagi dengan individu yang masih engkar dan degil. Mereka yang tidak ataupun engkar mematuhi PKP kali ini akan ditangkap dan dituduh di mahkamah di bawah Seksyen 24 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 ataupun Akta 342 yang membawa hukuman penjara tidak lebih dari 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Bagi kesalahan kedua di bawah akta ini, ianya boleh membawa hukuman penjara tidak lebih daripada 5 tahun dan denda atau kedua-duanya sekali. Jadi saya ingin tegaskan, semalam kita lihat pertambahan dari segi jumlah tangkapan. Bermakna mulai semalam pihak polis tidak lagi berkompromi dan tidak boleh dan akan mengambil tindakan yang tegas ataupun boleh dikatakan keras seperti yang dikatakan sebelum ini, dan akan dihadapkan terus ke mahkamah. Jadi tidak ada lagi, mungkin kita tidak tahu, itu kita serahkan kepada pihak polis sama ada kompaun atau tidak, kita serahkan kepada pihak polis, tetapi yang pasti mereka akan ditangkap dan akan dituduh di mahkamah. Semalam saya ditanya tentang bagaimana ada di kalangan rakyat kita yang enggan bekerjasama dengan pihak Kementerian Kesihatan. Misalnya yang berlaku di pusat kuarantin seperti yang disebut semalam. Hari ini mesyuarat memutuskan bahawa tindakan tegas akan diambil kepada mereka, iaitu di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang tugas penjawat awam. Jadi menghalang tugas penjawat awam bukan saja menghalang tugas pegawai-pegawai polis, tetapi juga kepada sesiapa saja penjawat awam yang terlibat di dalam operasi kita untuk menghalang rantaian COVID-19 ini, termasuk jururawat, doktor dan sebagainya. Ingin saya maklumkan bahawa di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan, kesalahan mereka boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun dan denda sehingga RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Dari segi pusat kuarantin,
Semalam seramai 386 rakyat Malaysia telah pun pulang ke tanah air, dan setakat 9 April 2020 sebanyak 156 pusat kuarantin telah beroperasi, berbanding dengan hari 156 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding dengan 146 yang beroperasi semalam, dengan 11,445 individu telah dikuarantin secara wajib. Operasi sanitasi awam. Ramai yang mempersoalkan tentang operasi sanitasi awam ataupun nyah cemar ini. Saya ingin maklumkan bahawa operasi sanitasi awam ini dikendalikan dan di bawah pengawasan Kementerian Kesihatan Malaysia dengan mengikut garis panduan Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO. Operasi memberikan keutamaan kepada lokaliti kes berdasarkan bilangan kes COVID-19 yang terkini. Dan kita dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan bahawa operasi sanitasi ataupun nyah cemar ini boleh mengurangkan penyebaran ataupun penularan virus COVID-19 ini. Saya ingin maklumkan sejak 30 Mac, operasi sanitasi awam di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah melaksanakan 1,291 operasi sanitasi di 85 zon, termasuk 24 zon merah dan 61 zon kuning. Antara kawasan yang disanitasi adalah 884 bangunan kerajaan, 565 tempat awam, 528 pusat perniagaan dan 107 pasaraya. Semalam saja sebanyak 166 operasi sanitasi yang meliputi 60 zon di 12 negeri, termasuklah 46 kawasan di Johor dan 26 di Pahang. Semalam sebanyak 3 PPR atau PPR Perumahan Rakyat telah dinyah cemar, menjadikan jumlah keseluruhan 37 PPR yang telah selesai disanitasi yang melibatkan 36,870 unit rumah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mendengar rintihan daripada rakyat kita yang terkandas di luar negara. Oleh itu, melalui kedutaan Malaysia, kedutaan kita di luar negara terus memantau rakyat kita di luar negara yang terkandas, dan usaha untuk membawa balik mereka dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negara. Misalnya, seramai 355 rakyat kita yang berada di Algeria dan Tunisia dibawa balik dan dibiayai oleh syarikat, oleh majikan mereka. Daripada India dan Sri Lanka, seperti yang diviralkan beberapa hari lepas, seramai 51 orang sedang dalam proses untuk dibawa pulang. Begitu juga dengan daripada Mesir, seramai 285 orang rakyat kita telah pun tiba di Malaysia. Manakala daripada Arab Saudi, seramai 80 orang rakyat kita telah tiba dengan ditanggung oleh Arab Saudi, negara Arab Saudi. Di Turki, seramai 352 rakyat kita yang terkandas dan sedang di dalam tindakan Kementerian Luar untuk membawa pulang mereka. Jadi kepada keluarga mereka yang berada di Malaysia yang minta supaya kerajaan mengambil tindakan untuk membawa pulang rakyat kita yang terkandas, proses sedang dilakukan
untuk kita bawa pulang mereka. Walau bagaimanapun, kepada pelajar-pelajar kita yang berada di luar negara, seperti yang telah saya sebutkan daripada dulu, bahawa kalau boleh tinggallah di negara yang berkenaan dahulu, ya.